So insyaAllah hari ini kita bersama dengan panel kita yang kelima dalam 7 soalan siri yang kelima bersama dengan Al-Fadil Sohibus Fadilah Ustaz Naim Rafizi bin Rahman merupakan seorang pendakwah bebas terutamanya di area Terengganu lah dan merupakan seorang pembantu hal ehwal Islam di Universiti Malaysia Terengganu. Kita pinang lama dah ni untuk bersama dengan 7 soalan. Selepas habis PKP hari tu masih lagi berteka-teki sama ada pelawaan ini diterima ataupun tidak. Dan Alhamdulillah mungkin masa diterima tu dia mimpi kiamat kot. Dia kata wah akbar kena terima gak ni. Kena terima gak ni hodeng dia panggil ni. So, mungkin kalau tak terima tu rasa bersalah. Mungkin Allah. dia ingat rakaat solat subuh ke jadi 4 jadi 5 kita tak tahulah tau. Allah. Allah. So insyaAllah kita agak beruntung lah kerana berjaya mendapatkan pandangan ataupun ilmu sedikit sebanyak daripada Ustaz malam ini. Dan untuk pengetahuan semua, kita punya siri yang kelima ini memang kita buat pada bulan puasa sahaja dan kita tak akan repeat siri kelima pada bulan-bulan yang lain. InsyaAllah berbaki lagi 2 siri, kita ada 7 siri kesemuanya. Dan untuk siri yang pertama, kedua, ketiga dan keempat boleh diulang tayang, boleh dilihat kembali, boleh didengar kembali di YouTube ataupun di Facebook Din Baik Production bersama dengan kita punya moderator seorang lagi, saudara Rusdi yang bergiat aktif sekarang ni. Bulan puasa dia busy, so saya ambil alih pula kali ini sebagai moderator. So insyaAllah kita punya tajuk pada hari ini Raya Masa Puasa. Okay, raya masa puasa, wallahualam apa yang dikatakan raya dengan puasa itu. Kita terus kepada soalan kita yang pertama. Okay, soalan kita yang pertama Ustaz. Kita fokus hari ini, raya masa puasa ni memang kita fokuskan kepada konsep itu saja, raya dan puasa. Dan kita kalau ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan boleh type di ruangan komen, di ruangan chat dan mungkin kita boleh sebarkan supaya apa yang kita kongsikan pada malam ini, majlis ilmu ini, mansalaka tariqan yazami suhufihi ilman sahalallahu lahu biri tariqan ila jannah. Orang yang berada di majlis ilmu itu mungkin insya-Allah akan dipermudahkan jalannya ke syurga atau kama dan insyaAllah semoga apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi saham kepada kita di kemudian hari. Lagi mana orang menontonnya, insyaAllah kita mengharapkan supaya manfaat itu terus mengalir ke dalam saham kita. Kita pergi soalan kita yang pertama Ustaz. Apakah kelebihan utama bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lainnya? Kita tahu bulan Ramadan ini kelebihannya terlalu banyak berbanding bulan-bulan yang lain. Berbanding bulan Januari, Februari dan seumpamanya. Tetapi ada kelebihan utama yang kita rasa kita tahu tapi mungkin kita kadang-kadang kita kena recall balik sebagai peringatan kita bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Yang saya mulakan sahabat saya, saudara Cik Wan Saifuddin yang merupakan pegawai kaunseling di UMT dan seterusnya para penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya kepada sahabat saya yang menjemput saya untuk bersama-sama kongsi ilmu pada malam ini. Walaupun saya tahu ramai lagi asatizah ataupun orang-orang yang bijak pandai yang layak untuk bersama-sama pada malam ini kongsi ilmu dalam slot kuliah ataupun slot program pada malam ini. Jadi
kerana hormatnya saya kepada sahabat saya Cik Wan Saifuddin ni, saya menerima dengan paksa rela. Terima dengan paksa rela. Walaupun berat bagi saya untuk kupas ataupun hurai benda-benda ataupun hal yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Ramadan dan kita berada pada 10 akhir Ramadan. Bila kita sebut tentang Ramadan ini, memang Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan bulan Ramadan. Bahkan di sana disebutkan Ramadan ini sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu kepada segala bulan. Maksudnya daripada banyak bulan, 12 bulan, satu bulan Allah Ta'ala pilih untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab Allah Ta'ala muliakan bulan Ramadan ini? Di antaranya yang disebutkan oleh ulama, kelebihan utama bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain, antaranya adalah kerana bulan Ramadan ini turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quran kalamullah yang paling mulia, diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Sayyidul Malaikah, iaitulah Malaikat Jibril, diturunkan kepada Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan pada Sayyidus Syuhur pada bulan Ramadan, dan juga diturunkan pada malam yang mulia, iaitulah malam Al-Qadar. Jadi disebabkan itulah sangat-sangat mulia, sangat-sangat beruntung bagi mana-mana orang yang masuk bulan Ramadan, dia mengambil manfaat daripada bulan Ramadan yang dia masuk. Sebab tidak semua orang yang Allah Ta'ala pilih untuk dia masuk dalam bulan Ramadan. Ada orang dia siap sedia dah untuk masuk bulan Ramadan. Bulan Rajab dia berdoa, bulan Syaban dia berdoa, bulan Rajab dia dah puasa, bulan Syaban dah puasa. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan dia untuk masuk dalam bulan Ramadan. Nak masuk saja bulan Ramadan, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa dia, mati sebelum Ramadan. Maknanya tak sempat untuk rasa kemanisan bulan Ramadan. Dan ada orang yang dia tak mahu masuk bulan Ramadan. Dia rasa susah. Sebab tu, Din, bila nak masuk bulan Ramadan ni, ada beberapa jenis golongan yang nak masuk bulan Ramadan. Yang pertama sekali, golongan yang nak masuk bulan Ramadan, dia rasa sangat-sangat gembira. Sebab apa? Sebab dia tahu sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia bulan Ramadan, sangat-sangat banyak fadilat bulan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Jadi dia tahu bahawasanya bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia, maka dia bersungguh-sungguh untuk masuk. Untuk capai nilai ketakwaan yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia nak capai nilai ketakwaan la'allakum tattaqun itu. Disebabkan itulah dia sangat bersungguh-sungguh. Ini golongan pertama. Siapa dia? Golongan sahabat ridwanullahi ajma'in. Golongan salafus salih, golongan ulama-ulama, dan golongan-golongan yang nak masuk bulan Ramadan dan dia faham tentang kelebihan bulan Ramadan, maka dia akan bersungguh-sungguh. Tu yang pertama, golongan yang nak masuk bulan Ramadan. Ada yang kedua, golongan yang masuk bulan Ramadan, dia tetap gembira. Dia memang gembira, Cik Ding. Cuma dia gembira untuk mendapatkan habuan dunia. Ada jenis gitu. Dia gembira, suka sangat masuk bulan Ramadan. Siapa tak sabar-sabar. Tapi untuk dapatkan habuan dunia, apa dia nak dapatkan habuan dunia? Sebab apa? Sebab nak jual bulan Ramadan. Nak jual di bazar Ramadan. Kita Melayu ni sinonim dengan bazar Ramadan. Kalau tak ada bazar Ramadan, memang tepek nolong. Maknanya tak sah bulan Ramadan kalau tak ada bazar Ramadan. Kita tengok di Kelantan, tak ada bazar Ramadan. Siapa ada ki orang Kelantan datang ke Terengganu untuk pergi bazar Ramadan. Ni berat. Sebab apa? Sebab sinonim kita orang Melayu dengan bazar Ramadan ni macam, kalau bahasa kasar, memang gila dengan bazar Ramadan. Kita tengok bazar Ramadan. Jalan setapak bazar Ramadan. Jalan setapak bazar Ramadan. Tak kira dah SOP tu tak ada dah. Tak ada dalam kepala dah. Yang penting pergi bazar Ramadan. Beli ke tak beli pun. Pergi dulu. Kadang-kadang pergi bazar Ramadan ni nak cuci mata. Kalau orang-orang muda pergi bazar Ramadan nak cuci mata. Beli tu pitih nak ambil dari mana? Kerja-kerja buat dah.
Pergi nak cuci mata. Tu orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia gembira untuk dapatkan habuan dunia. Yang lagi teruk Cik Din, saya duk tengok, saya duk perhati, ada orang yang masuk bulan Ramadan ini, dia gembira sebab dia nak jual makanan yang dia buat kepada orang yang tak puasa. Ni memang berat lanang. Ni memang berat lanang. Dia masuk bulan Ramadan. Dia tu dah kira memang tak puasa dah. Rela dia bangun pukul 3-4 pagi, masuk gula kawah, masuk ikan bakar, masuk gula kambing, masuk gula kubah, habis segala gula dia masuk. Pukul 3 pagi dia bangun. Bukan untuk bangun qiyamul lail, bukan untuk bangun tahajud, tapi bangun untuk masuk kepada orang yang tidak berpuasa. Si ada grup lagi. Si ada grup lagi. Grup orang tak puasa. Dan ramai orang yang beli adalah daripada kalangan orang Melayu Islam. Orang Cina tak usah cara lah sebab dia tak puasa dah. Ni orang Melayu Islam. Pukul 8 pagi start jual, pukul 12 tengah hari habis licin. Kita tengok jenis orang tak puasa ni, air soya sedap. Maggi mentah sedap. Jenis orang tak puasa ni. Minta maaf sebutlah kalau ada orang yang terasa, saya minta maaf banyak. Cuma kita kena sebut. Sebab ada juga jenis orang yang masuk bulan Ramadan untuk mendapatkan habuan dunia semata-mata. Maka sangat-sangat rugi orang sebegini. Sangat-sangat rugi. Itu yang kedua. Ada orang, golongan yang ketiga, masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan gelisah. Dia rasa seolah-olah bila masuk dalam bulan Ramadan, dia rasa seolah-olah bulan Ramadan bulan yang tak boleh makan. Bila 30 hari puasa, 30 hari tak boleh makan. Padahal kita start sahur, siapalah buka, waktu tu je kita puasa. Tu pun lah start daripada sahur, lepas sahur tidur. Bangun lepas subuh tidur. Bangun pukul 2 petang. Lepas bangun pukul 2 petang, semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, main game PUBG, main Mobile Legends, main game bola dan sebagainya. Sampai pukul 5 petang, semayang asar. Lepas semayang asar, pergi bazar Ramadan daripada pukul 5 sampai pukul 7. Pukul 7 sampai di rumah, mak dia hidang makanan, duduk depan makanan 15 minit. Tu pun rasa berat. Jenis orang yang masuk dalam bulan Ramadan bukan untuk capai nilai ketakwaan, tapi masuk semata-mata sebab apa? Orang tanya, sebab apa masuk Ramadan? Sebab apa kamu berpuasa? Saya berpuasa sebab mak saya suruh. Saya berpuasa sebab saya nak raya. Ini ada jenis golongan yang ketiga. Ada golongan yang keempat, bila dia masuk bulan Ramadan, dia sakit kepala. Ni masuk bulan Ramadan, dia akan sakit kepala. Terutamanya pada 10 malam terakhir. Siapa dia agak-agak kita? Orang yang masuk bulan Ramadan dengan keadaan sakit kepala adalah orang lelaki. Cik Dik. Orang lelaki masuk bulan Ramadan memang sakit kepala, sungguh. Lebih-lebih lagi bulan di 10 malam terakhir. Dah sebab apa jadi sakit kepala? Dah kita masuk bulan Ramadan, kita nak buat ibadat. Tapi ada di kalangan kita masuk bulan Ramadan, dia nak raya. Hak yang keluar pitih bukan bini, bukan isteri, bukan anak-anak. Yang keluar pitih orang lelaki. Sakit kepala. Orang puan ni kadang-kadang bila dia beli, dia sedar dah ingat dunia dah. Siap khabar lagi ke suami. Tahun ni saya nak pasang baju raya. Buat apa pula nak pasang baju raya? Dah tahun lepas tak boleh raya dah. Qada tu. Raya tahun lepas. Baju raya tahun lepas kita qada tu tak masuk tahun ni. Ni berat. Sebab orang puan ni dia tak macam orang lelaki je Din. Orang puan ni kalau baju kalau biru, kain kalau biru, tudung kalau merah tak pergi raya. Ya tudung dia kena dengan baju baru pergi raya. Orang lelaki tak ada masalah. Pakai baju warna kuning, kain kalau merah. Pergi molek-molek ada pergi mayang raya. Ambil gambar si akak beh lagi. Akak mini love lagi. Maknanya orang lelaki tak kisah. Orang puan kadang-kadang pergi siap dah beli baju raya semua sekali. Tiba-tiba hari nak raya, dah ingat nak beli selipar raya. Dah pergi raya rumah orang. Ni orang puan. Orang lelaki tak gitu. Orang lelaki pakai lipas Jepun belah kanan kalau hijab, belah kiri kalau biru. Molek-molek ada pergi rumah orang. Tak, molek-molek ada pergi rumah orang. Molek-molek ada pergi masjid. Sampai masjid bahan lipas orang. Atau tak ada masalah. Jenis orang lelaki tak ada masalah benda-benda gitu. Tu sidang penonton saya dok kongsi pada tuan-tuan sekalian. Ini jenis golongan yang masuk dalam bulan Ramadan. Cuma sangat-sangat rugi
yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang masuk bulan Ramadan kemudian dia keluar dalam keadaan tanpa ada maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bila Nabi naik atas mimbar, Nabi menyebutkan amin, 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 amin sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Lalu sahabat-sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa sebab kamu sebut amin? Lalu apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, malaikat Jibril datang padaku kemudian mendoakan bagi orang yang masuk bulan Ramadan keluar tanpa ada maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat tak boleh, maghfirah tak boleh, maka orang ini adalah orang yang celaka. Yang kita takut adalah bila kita tergolong, na'udzubillah, kita tergolong daripada kalangan orang yang masuk bulan Ramadan keluar hanya dapat lapar dan dahaga, maghfirah tak dapat, pengampunan tak dapat, rahmat tak dapat. Hak tu yang kita paling takut. Sebab itulah kena bersungguh-sungguh untuk masuk bulan Ramadan. Dia banyak kelebihan bulan Ramadan. Antaranya lagi yang disebutkan oleh ulama, bulan Ramadan ini Allah Ta'ala lipat kali gandakan dia punya pahala yang diberikan kepada umat. Berbeza dengan umat-umat yang lain. Sebab kita tengok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad ini umur dia hanya, kata Nabi, baina sitin ila sab'in, 60 70. 71 kena beringat dah. 72 kena beringat dah. Tu subsidi daripada Allah Taala. 60 70. Masuk 80, tu kena beringat dah. Cuma saya ada bercakap dengan seorang pokcik lah. Sebelum Ramadan saya bercakap dengan dia. Saya tengok dia segar. Memang segar. Duduk di kedai kopi. Sebelah kanan dia ada air teh tarik. Sebelah air teh tarik itu ada rokok dahir dengan rokok daun. Jadi saya kagum tengok pokcik ni. Orang tua dah tapi seokok dua jenis, rokok daun dengan rokok dahir. Jadi saya tanya dia, apa tip ataupun apa dia punya rahsia yang menyebabkan dia ni panjang umur. Saya tanya dia, umur pokcik ni berapa dah? Nampak segar lagi. Kemudian dia kata, umur saya ni tua 2 tahun daripada Tun Mahathir. Saya pun buat keluar tangan lah. Buat keluar tangan. Dah tua 2 tahun daripada Tun Mahathir. Tun Mahathir 96. 97, 98. Umur 98 boleh duduk kedai saokok. Jadi saya tanya dia, apa sebab, apa tip dia yang dia boleh kongsi untuk capai umur yang panjang. Lalu dia kata, dia amal satu benda. Dia baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, di antara maghrib dan isyak. Cuma bilangan dia. Dia baca suratul Ikhlas antara maghrib dan isyak sebanyak 1000 kali. 1000 kali nak baca surah Qul huwallah ni. Kita Tok Imam baca 7 kali masa tahlil pun lah. Macam-macam dah nyupuh dalam hati. Allah, kalau Tok Imam ni agak yelah yang pala kau 7 kali memang jeng lah. Kita tahlil 7 kali Tok Imam baca pun nak marah. Ni 1000 kali antara maghrib dan isyak. Dalam hati saya kata, betul ke dok? Dia ni sampai 1000 kali. Cuma ada orang yang Allah Ta'ala beri pada dia keberkatan waktu, dia boleh buat gitu. Dia boleh buat gitu. Yang kedua, dia kata nak panjang umur ni, waktu kita mandi, kita pakai kain sahang. Lepas daripada kita mandi, kain sahang yang kita guna, kita peroh, kemudian kita katok belakang 3 kali, belah kanan, belah kiri 3 kali, katok betih 3 kali, katok betih kanan 3 kali, katok betih kiri 3 kali. Ni antara tip orang-orang dulu, dia pandai, dia reka satu amalan. Saya tanya, baca benda ke tak? Tak baca. Cuma dia kata, yang saya kejut, dia kata, saya tengok bila saya pergi rumah anak-anak saya tak boleh nak mandi. Jadi saya tanya, sebab apa tak boleh nak mandi? Dia jawab, saya tak boleh nak mandi sebab di rumah anak saya tak ada kain sahang. Kain sahang tak ada.
Kalau kita bahasa kasar, kita mandi dalam keadaan mandi kubah. Mandi kubah tu tak ada kain sah. Ni masalah yang berlaku dalam kalangan manusia hari ni. Itu di antara kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Dan disebutkan lagi oleh Nabi SAW di dalam kitab Mausu'ah Ramadan. Nabi SAW sebut, umat aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan di dalam bulan-bulan yang lain. Maknanya, umat aku, kata Nabi SAW, diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maksudnya, kita umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Yang pertama sekali kata Nabi SAW, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada kasturi. Bau. Ini perumpamaan yang Nabi SAW buat kepada kita. Maknanya, walaupun kita tengok orang yang berpuasa ni, hakikatnya orang yang berpuasa, mulut dia akan bau. Mulut dia akan bau. Cuma Nabi SAW nak memberikan satu galakan kepada umat dia, bahawasanya walaupun mulut dia bau busuk, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat wangi. Jangan pula kita gindak mulut orang. Pergi bau mulut orang, tu tak cerdik. Pergi bau. Dan sebab apa? Sebab dengar Nabi sebut, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Kita pun pergi dekat kawan kita. Pergi bau, sedap. Tu memang berat nanang tu. Memang pening kalau kita buat gitu. Tu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, malaikat sentiasa beristighfar kepada orang yang berpuasa sehingga berbuka. Malaikat di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah melakukan dosa. Jenis malaikat, sifat malaikat ni, sami'na wa ata'na. Dia dengar, kemudian dia buat aja apa yang Allah Taala suruh buat. Dan dia, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, dia mendoakan keampunan, meminta ampun daripada Allah Ta'ala kepada orang yang berpuasa. Maknanya memang satu kelebihan pada kita. Orang lain, makhluk yang paling mulia yang minta ampun daripada Allah Ta'ala kepada kita. Kita tak ada pun lepas pada semaya astaghfirullahalazim, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pung tembur. Tembur terus macam orang gila, tak tahu ke benda. Tu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah menghiasi syurga untuk hamba-Nya. Sebab tu dalam hadis lain Nabi SAW sebut, "Idza jaa Ramadan futiha abwabil jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Bila masuk saja bulan Ramadan, dibuka seluah-luahnya pintu syurga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang ada di atas muka bumi ini. Maka ulama-ulama muhaddisin mereka ini mentafsirkan hadis ini dengan makna yang pertama sekali, Allah Ta'ala buka sungguh pintu syurga. Allah Ta'ala perintahkan kepada Jibril, naik jumpa malaikat Ridwan, beritahu kepada malaikat Ridwan, buka pintu syurga. Sebab apa buka pintu syurga? Sebab hamba-hambaku sedang berpuasa. Umat Muhammad sedang berpuasa, maka membuka pintu syurga. Buka pintu kebaikan kepada mereka. Ada pandangan ulama mengatakan futiha abwabul jannah dengan makna banyaknya kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Memang banyak sungguh kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Kalau kita perhati, Cik Ding, kalau kita perhati, hebatnya Allah Ta'ala cipta bulan Ramadan, mensyariatkan puasa kepada umat Muhammad ini start daripada sahur sampai kepada buka. Hebatnya Allah Ta'ala atur jadual kita. Betul tak? Allah Ta'ala atur jadual kita dalam keadaan kita tak sedar. Allah Ta'ala atur jadual kita. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala aturkan jadual dari sudut kita punya qiyamul lail, bangun malam. Qiyamul lail. Sebab disunatkan kepada kita untuk kita bersahur. Dilewatkan sahur. Jangan sahur pukul 3.30 pagi. Tu tak betul. Sahur pada akhir malam. Maksudnya dekat-dekat nak subuh. Jangan rapat sangat. Jangan jauh sangat. Pertengahan.
Maksudnya mudah-mudah pukul 5 kita bangun. Kita makan lebih-lebih kurang sampai pukul 5 suku. Antara 5.15 sehingga 5.30 sebelum masuk daripada waktu subuh, waktu itu Allah Ta'ala telah aturkan jadual kita. Waktu tu nak buat benda. Ada di kalangan kita, waktu tu dia ambil manfaat bulan Ramadan, dia ambil air semayang, dia bangun, kemudian dia akad takbir, dia semayang sunat. 11 bulan tak pernah semayang sunat. Qiyamul lail tak tahu faham mana, tahajud tak tahu faham mana, tasbih tak erti sebut. Orang tanya semayang sunat tasbih tahu tak? Tak tahu. Maknanya tak pernah buat semayang malam, tak pernah buat. Termasuk yang sedang cakap tak pernah buat agak. Jadi bulan Ramadan Allah Ta'ala atur jadual, bulan Ramadan biar boleh buat. Cuma ada juga di antara kita bila masuk bulan Ramadan, waktu sahur, dia tidak dapat mengambil manfaat daripada waktu sahur. Sudah awal dah sahur makan semua sekali. Waktu ada 15 minit lagi untuk dia akad takbir semayang dan sebagainya. Tapi waktu tu, dia ambil rokok, dia isap. Isap rokok. Isap rokok. Kalau isap rokok dahir boleh tahan 5 minit. Habis isap rokok dahir. Kalau isap rokok udang garang, 15 minit padang duk isap rokok. Akhir sekali tak ada, habis. Habis waktu untuk qiyamul lail. Kemudian masuk waktu subuh, lepas subuh tidur. Itu Allah Ta'ala atur jadual kita supaya kita berqiyamul lail di akhir malam. Maksudnya Allah Ta'ala ajar supaya kita ada qiyamul lail, ada amalan qiyamul lail. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala atur kehidupan ataupun atur jadual kita dari sudut makan. Dari sudut makan. Sebelum daripada bulan Ramadan, agak-agak berapa kali kita makan? 8 kali kita makan. 8 kali kita makan saja. Yang pertama sekali makan pukul 8 pagi. Makan dah sekali. Pukul 10 tubik pula mengular. Keluar kena saing. Saya ajak tubik keluar macam. Pukul 10 minum air. Pukul 12 dang lagi minum air. Keluar pula. Balik rumah, makan nasi rumah. Pukul 3 keluar pula minum air. Makan goreng pisang. Sebelum balik rumah, dang lagi singgah kedai mutabak. Makan mutabak pula. Siapa ada rumah, bini masak, pukul 8 malam makan pula. 8 kali makan saja. Sebab tu orang Melayu ni cepat mati Cik Din. Banyak sangat makan. Pah makan. Tak ada langsung perut dia nak rehat, tak ada. Makan. Akhir sekali ada penyakit kecil manis, buah pinggang dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala atur molek. Kita makan berapa kali? Sahur sekali, buka sekali. Dan waktu antara sahur dan buka tu, Allah Ta'ala suruh kita buat amalan yang boleh ingat pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Makan tak ada dah waktu tu. Tak payah kita mikir pada nak makan ke, tak ada mikir nak minum air ke, tak ada. Waktu tu, kita ambil Quran, kita baca. Kalau malas nak baca Quran, kita zikir. Kalau malas nak zikir, kita berselawat. Tapi persoalannya kita buat ke tak? Tak buat Ustaz, apa tak buat? Letih puasa. Letih puasa. Jadi tak ada manfaat dari bulan Ramadan yang kita dapat. Kita dapat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Nikmat bulan Ramadan. Sebab itulah sebaiknya orang yang nak masuk bulan Ramadan, dia kenal dulu siapa Ramadan, dia faham dulu apa sebenarnya syariat Ramadan ini, apa sebenarnya kelebihan Ramadan sebelum dia masuk bulan Ramadan. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak sepatutnya kita tinggal dan tidak sepatutnya kita abaikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kelebihan bulan Ramadan, bila masuk saja bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan kepada kita kelebihan supaya manusia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok bulan Ramadan, manusia berhimpun di masjid ramai-ramai. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah buka pintu syurga kepada mereka, pintu kebaikan kepada mereka. Sebab tu kita tengok ramai di kalangan kita, bila masuk bulan Ramadan, ada di kalangan kita berpusu-pusu ke masjid. Ramai ke masjid. Bila pihak kerajaan kata kena tutup masjid, marah. Bukan main marah lagi. Kerajaan kata kena tutup masjid. Sebab apa? Sebab nak buat kebaikan.
Tapi ada sebahagian besar daripada umat Muhammad masuk saja bulan Ramadan, dalam kepala dia KTCC, main demo, sogo, tu dalam kepala dia. Sungguh macam-macam benda yang dia nak beli. Puasa tak setara mana? Ni masalah yang ada dalam kalangan manusia kita ataupun masyarakat kita pada hari ini. Dan bulan Ramadan juga di antara kelebihannya adalah bulan pengampunan dosa yang Allah Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa siapa yang berpuasa di siang hari dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu taala, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain, riwayat lain disebutkan, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam, menghidupkan malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu taala, maka Allah Taala akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Cuma kita kena ingat, dosa yang disebutkan oleh Nabi ini bukan dosa besar, hanya dosa kecil. Dosa-dosa besar kita kena taubat nasuha, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat dosa dengan manusia, kita kata ke orang, kita hina orang, kita fitnah orang, kita kata buruk ke orang, sehingga mana dia tidak mampu untuk duduk di kalangan masyarakat kita, terpaksa dia keluar daripada kalangan kita. Macam mana dosa tu kita nak dapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu taala? Kita buat dosa dengan orang. Buat dosa dengan Allah Taala tu Allahul Ghafur, Allah Taala Maha Pengampun. Ada pun buat dosa dengan orang ni lagu mana? Kita duk kata ke orang tiap-tiap hari, kita duk caci orang tiap-tiap hari, kita duk fitnah orang tiap-tiap hari, kita kata buruk pada orang tiap-tiap hari, sehingga mana orang tidak mampu untuk duduk dalam kalangan masyarakat. Macam mana kita nak minta ampun dengan Allah Ta'ala? Maka ulama' kata, kena minta maaf dengan dia dulu. Kena minta maaf dengan dia dulu. Dah kalau dia tak maaf, kita. Lalu ulama' kata, kita sendiri kena kumpul pahala untuk kita beri ke dia. Ni berat. Duk kata ke orang, kita kata ke orang sedap. Kata ke orang sedap. Seolah-olah agama tu untuk orang. Kata itu, kata ini sedap, kata ke orang. Kita kalau bak kata ke orang, kalau orang Terengganu sebut dak cacu, tak ada typo kalau bak kata ke orang. Kalau bak ngopak ke orang, tak ada langsung kekurangan dalam bab percakapan kita. Tapi dalam bab baca Quran, innallazina amanu 14 kali innallazina amanu saja. Tapi dalam bab kata ke orang, kita tengok hari ni Cik Din, saya duk perhati, fitnah ini dia tersebar bukan dengan kita beritahu pada orang, tapi fitnah ini tersebar dengan pertanyaan. Kita tanya orang, mu tahu tak orang ni buat apa, dia tak bagi kerja dia ni, mu tahu tak sebab apa orang ni gini, mu tahu sebab apa orang ni gini. Kita tanya orang kata tak tahu kau, dah mu tahu ke pasal dia ni? Aku dengar gini tapi wallahualam aku tak tahu juga. Nah, akhir sekali orang yang mendengar dengan orang yang beritahu menyebarkan fitnah. Sebab itulah Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kamu golongan-golongan fasik datang bawa berita yang kamu tak sahih, sama ada betul ke tidak, maka kata Nabi, kata Allah Ta'ala, fatabayyanu. Kamu kena tabayyun, kena jelas dulu, kena kita tanya dulu. Jangan tu kita kata, orang ni buat, jangan. Sebab tu ulama' kata, kalau fitnah berlaku kepada orang alim, berlaku pada orang agama, kita orang yang mendengar wajib pada kita untuk menafikan dulu. Wajib atas kita menafikan. Dia tak buat. Sebab tak ada guna kita membetulkan fitnah orang. Kalau kita menafikan fitnah orang, tidak termasuk di kalangan orang yang menutup tidak termasuk di kalangan orang yang menyokong keburukan, tidak. Tapi kita mengambil jalan untuk menafikan perkara tersebut sebab kita tak tahu. Tapi kalau kita, betul dah memang gitu, aku tengok dia lama dah aku tengok dia gitu, memang dia tu jahat,
memang dia tu gini sehingga mana menyebabkan berlakunya fitnah tersebar. Hari ni Cik Din, saya duk tengok bukan sekadar orang biasa, orang agama pun banyak fitnah sama sendiri. Lagak macam ustaz pakai piah, pakai serban, pakai jibak labuh, pakai stokan dan sebagainya. Lagak macam ustaz-ustazah tapi mulut tak jaga. Mulut tak jaga. Bulan Ramadan, sepatutnya bulan Ramadan mulut ni kita kena jaga. Maknanya banyak kena baca Quran, banyak zikir pada Allah Ta'ala. Tapi bila masuk bulan Ramadan, kau hendak kata orang. Kau sedap kata orang. Kau sedap mengupak orang dan sebagainya. Maka ini sangat-sangat keji. Antara benda yang keji berlaku pada bulan Ramadan iaitulah dosa daripada mulut kita. Kena ingat, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala memberi azab pada orang yang kata ataupun mengadu domba dan mencaci dan fitnah. Waktu dalam kubur telah Allah Ta'ala berikan azab pada dia. Bukan waktu kita duduk dalam neraka, dah. Waktu dalam kubur dah diberikan azab. Sebab tu macam saya sendiri secara pribadi, saya takut sangat. Saya takut benda-benda gini. Walaupun kita sendiri banyak benda yang kita kata ke orang banyak. Tapi untuk muhasabah, untuk memberikan satu pengajaran kepada diri saya takut. Saya takut. Takut Allah Ta'ala pilih kita sebagai asbab kemudaratan orang lain. Ni kita takut. Kita kena ingat esok-esok mungkin kita ada anak, mungkin kita ada cucu. Takut-takut anak kita, cucu kita akan mendapat balasan disebabkan perbuatan kita di waktu kita kerja. Tak boleh lama tu. Tak boleh lama tu. Panjang-panjang jadi pasal lain. Baik itu di antara bulan ataupun kelebihan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Muhammad untuk kita mengambil manfaat daripada bulan Ramadan. Jadi saya rasa sekadar itulah kelebihan. Soalan pertama panjang sangat ni. Kelebihan bulan Ramadan. Kalau kita tengok dalam kitab Mausu'ah Ramadan, terlalu banyak kelebihan. Saya ambil ambil poin-poin penting untuk kita ambil pengajaran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cuma saya tertarik jadi Ustaz 4 golongan tadi tu. Golongan yang keempat, lelaki yang sakit kepala bila mari bulan puasa. Sebab bini nak benda-benda baru. Tapi sedap sini Ustaz. Saya dok termasuk di golongan yang keempat ni. Saya dok rasa sakit kepala Ustaz. Mana gitu? Tu lebih kepada Cik Ding lah tu. Kak G dan 2-3 tahun akan datang tahulah guna. Tak lapar masa lagi lah. Tak lapar masa lagi. Sampai masa Cik Ding. Golongan keempat tu mana? Saya pun kita pergi. Okay. Kita pergi soalan kita yang kedua. Kita ada lagi 6 soalan. Dan ada beberapa komen kat sini. Jadi kita pergi soalan yang kedua dulu. Soalan lebih kepada soalan teknikal lah. Okay, yang berkenaan dengan hukum ganti puasa orang hidup boleh ataupun tidak menggantikan puasa orang yang telah meninggal dunia. Silakan Ustaz. Baik. Dalam bab qada puasa ataupun ganti puasa kepada orang yang telah meninggal dunia, saya tertarik jawapan yang telah dijawab oleh Fadilatul Syekh Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah Haji Hussein, salah seorang ulama, tokoh ulama muda di Terengganu ni. Dia menjawab dalam kitabnya Fiqh Ibadat dalam bab qada puasa. Dia menjawab apabila ditanya hukum qada puasa untuk orang yang telah meninggal, maka jawab Syekh Abu Usamah di dalam kitabnya dibenarkan untuk qada puasa bagi orang yang meninggal dunia. Boleh, tak ada masalah kita nak qada puasa bagi orang yang meninggal dunia. Tak ada masalah. Cuma ulama-ulama menyebutkan ada beberapa perkara dalam bab kita qada puasa pada orang yang meninggal dunia. Kalaulah orang yang meninggal dunia dia mati disebabkan dia tinggal puasa dalam keadaan dia sakit ataupun tidak sengaja, kemudian dia mati, maka dibenarkan untuk kita qada puasa orang yang hidup, sama ada anak dia ke ayah dia ke, qada puasa, ganti puasa untuk diri dia. Maka
puasa tersebut akan memberikan kelebihan kepada orang mati. Tak wajib, hukum dia tak wajib, tapi dibenarkan, dibolehkan sekiranya kita nak qada puasa. Yang kedua, orang yang tinggal puasa dalam keadaan dia sengaja. Sebab apa awak tak puasa? Saya malas puasa. Kemudian 10 hari dia tinggal puasa, dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekiranya kita qada puasa kepada orang yang meninggalkan puasa dalam keadaan sengaja, puasa itu tidak akan memberikan manfaat padanya. Maknanya apa? Maknanya dia akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia tinggal puasa dengan sengaja. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kata Allah, dan barang siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kewajipan kepada orang sakit itu berpuasa pada hari-hari lain. Maknanya kalau dia hidup, dia mampu untuk berpuasa, wajib atas dia qada. Wajib atas dia qada. Tapi sebelum daripada dia sempat qada, dia mati. Maka tidak diwajibkan dia qada. Sebab apa? Sebab dia tidak sempat untuk ganti puasa sebelum daripada dia mati. Sebab itulah kesimpulan daripada soalan ini, ulama-ulama menjawab, orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana sakit, kemudian dia meninggal dunia sebelum habis Ramadan, tidak wajib bagi orang hidup daripada kalangan keluarganya membayar fidyah ataupun berpuasa untuknya. Tak wajib untuk bayar fidyah dan tidak wajib berpuasa. Cuma kalau nak buat juga, tak ada masalah. Boleh saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maknanya pucuk pakarnya kalau tak ada perkara-perkara yang mustahak, tak payahlah tinggal puasa. Tak perlulah. Selagi boleh. Betul. Kemudian hari kita tak tahu apa yang berlaku. Betul. So insyaAllah kita pergi soalan kita yang ketiga. Terlaju sangat. Boleh. Okey, soalan ni soalan yang berkaitan dengan pemakanan ataupun makanan. Betul ke makruh kalau kita pun gambar makanan pada siang hari bulan puasa ni? Silakan Ustaz. Soalan ni soalan bagus sebenarnya. Adakah ataupun betul ke makruh kalau kita post gambar makanan pada siang hari bulan puasa? Sebenarnya post gambar ni trend masyarakat Melayu. Memang trend masyarakat Melayu. Sebelum daripada puasa, sebelum daripada buka, dia akan ambil gambar dulu. Bukan bulan Ramadan saja, bulan-bulan lain gitu juga. Ambil gambar dulu. Kemudian awak masuk dalam Facebook. Alhamdulillah down for today. Alhamdulillah bahagia cara kita. Awak masuk gambar-gambar tersebut. Cuma hukumnya lagu mana? Maka ulama-ulama menyebutkan ada dua pandangan ulama. Yang pertama sekali, hukum kita post gambar terutamanya pada bulan Ramadan, yang pertama sekali adalah makruh. Maknanya kita post gambar tanpa ada tujuan. Sekadar post gambar. Nak beri tahu pada orang lain. Maka hukum ulama, pendapat ulama yang pertama dia kata makruh. Yang kedua, ulama sebut post gambar pada bulan Ramadan, yang kedua adalah haram. Macam mana haram? Kalaulah sekiranya kita post menyebabkan orang tengok orang terliur. Orang terliur nak makan. Sedangkan Nabi ajar kepada kita umat dia ni, adab kita bila kita ada makanan, jiran kita bau makanan yang ada dalam rumah kita, kena beri pada jiran kita. Ni kita hak dalam rumah. Sebab tu Nabi ulama sebut, kalau ada makanan dalam rumah, kita tak mau beri pada orang. Jangan awak keluar daripada dalam rumah kita. Ni kita awak masuk dalam Facebook, awak masuk dalam Instagram, awak masuk dalam status. Orang tengok, Allah sedapnya lah dia. Sehingga mana orang terliur. Ada satu kes, dia awak masuk gambar durian. Awak masuk gambar durian. Durian ni memang kita faham, memang benda sedap. Kemudian kawan dia tengok, bini kawan dia tengok. Bila bini kawan dia tengok gambar durian, dalam keadaan bini kawan dia tu ngandung. Terliurnya nak makan.
minta dengan suami nak makan durian. Dan suami ada pitih. Waktu tu kita post gambar ataupun kita hantar gambar, hukum dia haram. Sebab apa? Kita memudarat ataupun kita yang menyebabkan orang lain jadi susah. Jadi kalau boleh lah, kalau boleh jangan kita post. Kalau post atas tujuan kita nak jual makanan. Contoh kita jual nasi arak. Kita post gambar nasi arak. Tak ada masalah. Tu atas tujuan apa? Tujuan kita nak mewar-warkan makanan kita, bukan untuk kita buat orang terliur. Orang nak orang gili sebab kita jual. Tapi semata-mata untuk kita nak tunjuk yang aku boleh makan, mu tak boleh makan, siang kamu. Jadi waktu tu hukum dia haram. Jadi kesimpulannya dalam bab post gambar kita kena tengok. Kalau boleh bulan Ramadan, kalau boleh elok, baik kita elok dulu. Jangan kita mudah-mudah post sebab ada di kalangan kita yang tidak mampu makan makanan yang kita makan. Wallahu a'lam. Allah Allah. Maknanya teruk Ustaz. Kadang-kadang nak buka post gambar kambing lah. Post gambar. Kita rasa macam tiga kali gaji baru boleh makan post gambar masa tu. Betul. Kadang bukan kita nak, kita terliur. Betul. Kita tapi tak cik dia mampu kalau kat bobo kambing tu mampulah. Kita kali gaji ke mana. Tak kambing akikah. Kita teringin juga tak. Okay. So insyaAllah kita pergi soalan yang keempat. Okay, ini berkenaan dengan wanita sikit lah, keperempuanan. Berkenaan dengan amal ibadat yang boleh dilakukan oleh golongan wanita yang berada dalam keuzuran. Silakan Ustaz. Soalan, apakah amal ibadat yang boleh dilakukan kepada wanita yang berada dalam keadaan uzur? Maksudnya dia ni haid. Maksudnya kalau kita tengok pada soalan ni, dia menjuruh kepada waktu bulan Ramadan lah. Kita tengok pada bulan Ramadan. Baik, ulama-ulama menjawab bila ditanya berkenaan dengan amalan apa yang kita boleh buat waktu bulan Ramadan. Dan kita ni tak boleh semayang, kita orang puan yang haid. Ni kepada orang puan je lah, jangan orang lelaki tak ada haid. Jangan kata, saya pun haid juga Ustaz. Awak lelaki ke puan? Saya lelaki. Saya nak haid lah. Saya nak haid sangat. Kan tubik sungguh balik awal. Ni bagi orang puan yang dalam keadaan haid, dalam keadaan uzur. Jadi apa amalan yang dia boleh buat? Maka ulama-ulama jawab mudah je. Segala amalan yang baik. Segala amalan yang baik yang kamu rasa kamu boleh buat. Dari sudut rohani dan jasmani kamu boleh buat. Maka buat. Cuma ada beberapa amalan ataupun beberapa ibadat yang tak boleh buat. Antaranya apa? Semayang. Orang puan yang dalam keadaan haid tak boleh semayang. Yang kedua, orang puan haid ataupun wanita haid tak boleh berpuasa. Antaranya lagi orang wanita yang haid dia tak boleh tawaf. Antaranya lagi dia tak boleh beriktikaf. Antaranya lagi dia tak boleh baca Quran. Ni di antara amalan ataupun ibadat yang tak boleh buat. Ada pun selain daripada tu boleh buat. Sama ada kita nak dengar kuliah ilmu pun boleh, kita nak zikir pun boleh, kita nak selawat pun boleh, kita nak berdoa pun boleh. Banyak amalan-amalan yang Nabi tinggalkan kepada kita. Dan boleh juga kita bantu orang lain. Kita bantu mak kita di dapur, kita bantu menyediakan juadah yang terbaik kepada suami kita pun jadi satu amalan yang baik. Kita kejutkan suami kita bangun, kita kejutkan anak-anak kita bangun sahur walaupun kita tak puasa. Kita memudahkan urusan orang lain pun termasuk di kalangan ataupun termasuk daripada amalan yang boleh dibuat dalam bulan Ramadan. Sebab Nabi kapuh, ulama-ulama kapuh hadis Nabi SAW, man qama Ramadan dengan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan dengan makna orang yang buat amal ibadat pada siang hari. Man qama Ramadan itulah orang yang buat ibadat pada malam hari. Maknanya daripada siang sampai ke malam. Siang malam Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita. Pengampunan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka buat. Jadi jawapan daripada soalan ini, segala amalan yang baik yang boleh dilakukan pada bulan Ramadan bagi orang puan ataupun wanita yang dalam keadaan haid, melainkan beberapa perkara iaitu yang saya sebut tadi, solat, puasa, tawaf, iktikaf, baca Quran dan sebagainya. Jadi amalan lain boleh buat. Kita
kita nak zikir, selawat dan sebagainya boleh buat. Wallahu a'lam. Maknanya selain daripada benda-benda yang ibadat yang dilarang tu, apa sahaja yang baik boleh buat. Boleh buat, betul. Cumanya buat tu bukan sekadar buat pak dengar, ikhlas. Betul. Nak sedekah pun boleh bulan puasa ni tak? Nak sedekah pun boleh, betul. Lebih utama. Transfer duit online ke masjid-masjid pun banyak online learning. Betul. Saya pergi masjid di Kuala Lumpur itu, sedekah pakai Tashago ni, elektronik. E-wallet. Pakai e-wallet tu. Kan boleh 30 ya baru ni. Dia sedekah pada orang. Kerajaan sedekah pada dia. Nak guna Tashago, akad ada dah banyak dah dalam. Nak beli dok erti, nak beli gitu. Dok beli benda-benda itu dok erti. Yang mai tengah-tengah mau habis 30 riyal sedekah ke masjid. Alhamdulillah. Tak tahu dah ya tengah tu memang nak sedekah ke ataupun ya terah jadi. Sekarang ini memang dak erti benda-benda gitu. Tapi boleh ada juga. Wallet juga. Wallet juga gitu. Maknanya banyak saluran dia ni kalau nak sedekah, kita ambil bab sedekah. Betul. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan hak sedekah kita buat tu ada saham sikit bahagian kita. Betul. Sebab saya teringat guru saya pesan kalau ada masjid ataupun surau-surau yang sedang dalam pembinaan, sedang dibina, kalau boleh sumbangkan sedikit harta kita supaya apa yang dibina itu ada saham kita dalamnya. Selagi mana orang beribadat dalam tu mengalir juga ke dalam akaun kita. Ya, betul. Itu yang terbaik. InsyaAllah Ustaz. Itu yang terbaik Ustaz. Yang soalan kita yang kelima Ustaz. Nampak macam nak menguat dah tu. Takut orang kejut mana Ustaz Rizzi mari awal hari ni. Esok kan. Takut tidur sini. Okay. Soalan kita yang kelima, sama ke puasa umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soalan ni soalan bagus bagi saya. Sama ke puasa umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maknanya sama ke tidak puasa orang dulu dengan puasa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari sudut jawapan dia, dari sudut menahan diri daripada makan minum, sama. Maksudnya umat terdahulu mereka pun berpuasa. Cuma dia berpuasa sama, dari sudut puasa sama, menahan diri, tak makan, tak minum dan sebagainya. Cuma yang berbeza adalah kaifiah, kaedah macam mana orang dahulu dia berpuasa. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Maknanya umat terdahulu pun juga diberikan syariat ataupun keberatan untuk berpuasa. Kena puasa lah ke? Cuma yang membezakan kita dengan orang dulu adalah kaifiah, cara pelaksanaan puasa itu sendiri. Sebagai contoh kita tengok Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam berpuasa mengikut pandangan Ibnu Katsir. Nabi Adam alaihissalatu wassalam berpuasa selama 3 hari tiap-tiap bulan sepanjang tahun. Ini cara Nabi Adam. Ini pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. 3 hari setiap bulan sepanjang tahun Nabi Adam berpuasa. Kalau kita ke 30 hari bulan Ramadan, Nabi Adam berbeza. Antaranya lagi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam juga berpuasa. Nabi Nuh berpuasa juga selama setahun. Nabi Nuh panjang lagi setahun. Berpuasa sewaktu duduk di atas bahtera. Duduk di atas bahtera. Kita faham, kita tahu Nabi Nuh ni di antara kelebihan dia pandai buat bahtera. Yang menyelamatkan Nabi Nuh dengan pengikut-pengikutnya daripada bala Allah Ta'ala. Dan Nabi Nuh alaihissalam berpuasa selama setahun. Penuh kecuali 2 hari raya. Ini Nabi Nuh alaihissalam juga kena puasa. Antaranya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam juga berpuasa. Sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api, beliau dalam keadaan berpuasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan daripada api yang panas. Maksudnya waktu Raja Namrud nak capak Nabi Ibrahim, waktu tu Nabi Ibrahim sedang berpuasa.
Itu Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga begitu, berpuasa juga. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari sewaktu bermunajat di Gunung Tursina. Itu Nabi Musa. Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam juga berpuasa. Bagaimana dia berpuasa? Kata ulama, Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam berpuasa saat beliau sedang menjalani hukuman di dalam hukuman penjara akibat fitnah yang telah dibuat kepada Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam juga. Nabi Yusuf juga berpuasa. Nabi Yunus juga berpuasa. Dan Nabi-Nabi terdahulu mereka ini sama dari sudut menahan diri. Yakni menahan diri daripada makan minum. Cuma berbeza dari sudut kaifiah dan kaedah bagaimana mereka berpuasa. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat kita puasa pada bulan Ramadan penuh pada bulan Ramadan 30 hari. Start daripada sahur sehinggalah buka. Wallahu ta'ala a'lam. Maknanya bukan umat Nabi sahajalah, bukan umat Nabi Muhammad sahaja yang berpuasa, umat-umat terdahulu pun ada sama macam kita, cuma pelaksanaannya berbeza-beza. Betul. Okay, Ustaz, kita tengok komen sikit Ustaz. Ada komen juga. Daripada Al-Fadil Ustaz Naim Rafifi Rahmah. Maknanya ni betul lah Ustaz Rafizi bersama kita pada malam ini. Allah. Takut wish ke apa dia tu? Tu dok tahulah dia. Okay, suka tengok Ustaz Fizi. Muka sama ya tengok. Allah. Encik mimpi terbaik Rusdi Ustaz. Dia dok Khairul Azra Kemah Ustaz Kembang. Yang satu best Ustaz. Oh, satu batch. Khairul Azhar ni satu batch. Sekolah ke mana? Dok dan sekolah dulu. Tapi sesekolah. Khairul Azhar ni sesekolah. Ya. Mahmudiah. Batch daripada Mahmudiah. Soal ni Mahmudiah kot ni. Nak ni. Kalau kita dah ingat sokmo, nak niat puasa, sah ke tak puasa kita? Soalan selingang Ustaz. Ni Naim ni tanya. Kalau kita dah ingat seumur nak niat puasa, sah ke tak puasa kita? Jadi ulama-ulama telah buat satu garis panduan. Yang pertama sekali kita niat sebulan terus. Mengikut pandangan mazhab Maliki, niat sebulan terus. Kemudian ulama-ulama mu'asarah mengatakan, ulama-ulama terkini, niat sebulan kemudian niat tiap-tiap hari. Lepas pada buka niat mengikut pandangan ataupun pandangan ulama Syafi'i. Jadi macam mana kita nak elok daripada kita tak ingat? Yang pertama sekali dia niat sebulan dulu. Bila kita niat sebulan, ingat ke tak ingat, tetap sah puasa kita. Sebab apa? Sebab satu bulan dah kita niat. Wallahu a'lam. Makna niat sebulan terus senang. Niat sebulan terus senang. Malam yang pertama tu. Ya. Kalau kita start niat malam ketiga, niat sebulan, akhir tak Ustaz? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab orang yang haid, orang yang dalam keadaan dia masuk bulan Ramadan 10 hari, contoh 10 hari pertama tu dia dalam keadaan haid. Maknanya dia kena start niat sebulan selepas hari pertama dia boleh berpuasa. Contoh hari ke-11 baru dia boleh berpuasa, maka waktu tu baru dia boleh niat sebulan. Dan niat setiap malam. Tak ada masalah. Salah maknanya hari pertama dia boleh berpuasa. Betul. Okay, so Mastura Daud, thank you very much sharing ilmu cikgu kita ni. Cikgu Ding. Dah, cikgu. Seorang guru. Seorang guru. Cikgu. Dia kerja cikgu. Oh, dia kerja cikgu. Tak boleh jadi cikgu kita. Takut. So kita pergi soalan kita yang kedua terakhir. Kita pergi soalan kita yang ke-6. Sebab kita alang-alang kita panggil ustaz tak. Sebab kadang biasanya kita dengar pengalaman orang yang makmum jadi imam makmum yang ada pengalaman menarik. Tapi kali ni kita nak tanya juga di pandangan sudut pandang imam sendiri, pengalaman imam tu sendiri.
terutamanya kita punya panel pada hari ini, Ustaz, apa pengalaman menarik ketika bertugas jadi imam tarawih? Pengalaman menarik ketika saya bertugas jadi imam tarawih. Saya alhamdulillah, saya dan abang saya Ustaz Rafifi ni Allah Ta'ala pilih dapat jadi imam tarawih pada usia 19 tahun. Mungkin ada orang lain dia dapat jadi imam tarawih pada usia yang lagi muda, tapi Allah Ta'ala beri satu kelebihan ataupun beri satu peluang kepada saya dan abang saya Ustaz Rafifi untuk jadi imam ketika mana usia 19 tahun. Waktu tu saya mengaji di INSPI, Institut Pengajian Islam, INSPI, yang sekarang ni di bawah kelolaan Yayasan Islam Terengganu. Dulu kita panggil dia sebagai MARPA, satu tempat untuk melatih Imam Bilal menjadi seorang yang mampu untuk jadi imam dan bilal. Dan pengalaman saya waktu umur 19 tahun, saya dijemput untuk jadi imam tarawih. Saya ingat lagi waktu tu saya jadi imam di Masjid Lama Binjai. Masjid Lama Binjai di Kemamang. Kali pertama saya jadi imam. Setahun saya belajar, tahun kedua saya terus dapat jadi imam. Dipilih oleh ustaz-ustaz di situ. Cuma pengalaman saya bila jadi imam, kita bila nak jadi imam ni, kita akan jadi stres. Terutamanya pada sembahyang tarawih. Sebab sembahyang tarawih bukan 4 rakaat. Kita sembahyang tarawih waktu tu 20 rakaat. Stres. Sebab apa? Sebab kita terpaksa hafal Quran, terpaksa mengulang Quran, kemudian nak bawa Quran tersebut, nak bawa hafalan tersebut dalam sembahyang kita. Saya pengalaman waktu mula-mula hari pertama saya bertugas sebagai imam tarawih, pengalaman yang saya tak akan lupa siapa saya mati. Iaitulah sembahyang tarawih jadi 3 rakaat. Sembahyang tarawih jadi 3 rakaat. Disebabkan kita terlalu fokus untuk jadi nak baca ayat-ayat seterusnya, sehinggalah saya lupa waktu tu rakaat ke berapa. Akhir sekali saya naik Allahu Akbar, tengok orang lain duduk belaka. Tok Bilal sebut subhanallah, duduk terus. Lepas pada tu peluh jeruk kepala. Peluh jeruk kepala. Itu pengalaman saya lah. Dan yang kedua saya, pengalaman tak banyak mana, cuma saya paling ingat adalah saya sembahyang tarawih 20 rakaat. Waktu tu saya jadi imam bersama dengan abang saya Ustaz Rafifi di masjid Allah saya lupa. Di Mok Cili, Surau Mok Cili. Surau Mok Cili atas. Saya jadi imam tarawih 20 rakaat, start daripada pukul 9:30 dah siap. 20 rakaat. Orang lain start pukul 9, pukul 10:30 baru siap. Saya start pukul 9, 9:30, 9:30 siap belaka. Sehingga mana orang di sekitar Kemambang, di sekitar Mok Cili atas kenal saya, suruh kejap. Orang ganu sebut suruh kejap. Nak sembahyang dengan Tok Imam laju, gias surah tu. Penuh satu surah. Sebab kita laju. Memang laju sungguh lah. Saya laju-laju saya pun ada juga dia punya berhenti. Tapi abang saya berat lenanang lagi. Ustaz Rafifi dia baca Fatihah satu napah. Satu napah baca Fatihah. Masuk surah baca satu ayat. Terkejar-kejar orang belakang. Terkejar-kejar orang belakang. Itu pengalaman saya yang bagi saya tak boleh lupa lah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan satu peluang untuk saya jadi imam. Allah Alam. Seayat je Ustaz. Seayat je saya. Saya Cik Din, orang suruh laju saya tak ada masalah. Kalau orang suruh lambat saya jadi masalah. Memang saya tak boleh orang suruh lambat. Betul. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Kalau Saya faham. 9 kita start 9.50 baru habis, memang menyepuh habis dah dalam hati. Tak boleh. Lambat dah. Kita ada kerja lain kot nak buat. Betul, nak pergi beli baju raya lagi. Banyak kerja lagi. Golongan keempat. Golongan keempat. Betul. Ya dah Ustaz, nak tukar bateri tak?
Oh, boleh Klik boleh. ni. Okey. Standby bateri. Okay, Ustaz, sebelum kita habis soalan yang ke-7, ini terima kasih Ustaz kita. Kita rangkumkan balik pada awal kita berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan, dan yang kedua berkenaan dengan hukum ganti puasa. Orang hidup ganti puasa, orang yang meninggal dunia hukumnya boleh, cuma sebagai orang yang masih ada nyawa, kalau boleh elakkan tinggal puasa tanpa ada sebab yang kukuh. Dan soalan kita yang ketiga, makruh ataupun tidak post gambar makanan pada siang hari dibolehkan sekiranya tujuan untuk berniaga, untuk mencari pendapatan, untuk mencari rezeki, bukan saja-saja untuk buat orang sakit hati. Dan soalan kita yang keempat, amal ibadat yang boleh dilakukan ketika dalam keuzuran, khususnya golongan wanita, selain daripada amalan yang dilarang, solat, tawaf, puasa dan mengaji, semua amalan-amalan kebaikan insya-Allah ada pahalanya yang tersendiri di sisi Allah Ta'ala selagi mana kita ikhlas untuk beribadat kepadanya. Dan soalan kita yang kelima, sama ataupun tidak puasa umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad? Jawapannya sama, cuma berbezanya daripada segi kaifiat. Kata sama tapi berbeza tu lagu mana? Maknanya kita macam mayang garik, mayang asar. Sama je sembahyang tu, tapi garik 3 rakaat, asar 4 rakaat. Sama tapi berbeza. Dan pengalaman kita yang ke-6 adalah soalan kita yang ke-6, pengalaman yang menarik, satu nafas surah Al-Fatihah dan satu ayat. Mana habis awal sungguh lagu tu kok. Maknanya dah salah. Kita sebagai makmum sebenarnya kalau ada undian imam popular gini kita nak Bukan kita nak bagi hak baca panjang. Tapi kita raikan hak baca pendek. Macam kalau macam Cik D sendiri memang nak pendek lah. Kita pendek lah. Kita bukan tak buat hak panjang, tapi seeloknya pendek lah. Kita tak tahu orang tu tahan ketuk ke benda tak ketua pada-pada. Untuk imam tak baca panjang-panjang ni takut jadi fitnah. Betul. Orang sakit kita tak tahu. Orang susuk kesakitan tu, orang menyorok kesakitan berdiri lama-lama tu kita tak tahu. Betul. Maknanya berpada-pada. Betul. Kena itu kurs sebelah orang biasa saya sembahyang terawih mana itu masa belajar di Pahmai tu. Tak imam agak. Tu telajak buat 3 rakaat. Cuma beza tu panjang lah. Pukul sebelah Pukul sebelah asal habis. Dan berapa kali pergi? Sekali tu je. Sebab saya ikut orang masa tu, ikut senior. Ikut senior. Saya tablik gitu kan. Dia tahu lah sejak sedap. Kita buat lebar mula-mula ikut. Pukul sebelah. Lembek piah keras jadi lembek piah. Allah. Untuk hari depan nak lari payah. Betul dah. Lari tak gamuk. Tapi ikhlas kita buat. Betul. Cuma terkejut. Biasa kita buat pendek-pendek, kena sekali hak panjang. Dia terkejut sikit lah urat tu. Tapi malah esok memang tak pergi dah lah. Tak kita pergi sejak lain pula. Pergi sejak lain pula. Kita pergi sejak, tahu dah imam ni panjang, imam ni pendek. Kita imam pula, kita dah surah sejak kita imam. Imam ni kadang-kadang dia berubah. Kita tu ke masjid, kena molek imam tu buluk tugas itu. Kita tak agak tapi wallahualam lah. Faham sendiri lah. Ya betul. Kita sebelum soalan terakhir Ustaz, tapi soalan terakhir ni bukan soalan sangat lah. Pesanan dan harapan Ustaz kepada kita punya view pada malam ni berkenaan dengan raya masa puasa, sekaligus menjawab soalan yang terakhir daripada Mas Surah Daud. Nasihat untuk persiapan kita menempuhi bulan-bulan yang seterusnya setelah Ramadan berakhir. Sebab selalu orang tanya persiapan Ramadan, ni dia tanya persiapan setelah Ramadan. Sekali dengan kita punya kesimpulan Ustaz untuk soalan kita yang ke-7. Silakan Ustaz. Baik, kesimpulannya tajuk yang kita bincangkan pada malam ini adalah raya masa puasa.
raya masa puasa. Sebenarnya kita sinok ni bila sebut raya adalah satu kegembiraan. Dan saya sangat-sangat teruja dengan tajuk ini sebab sebenarnya raya dalam puasa adalah orang yang mendapat kegembiraan waktu di bulan Ramadan. Dia rasa kegembiraan waktu bulan Ramadan. Dia rasa nikmat kemanisan bulan Ramadan. Dia rasa kemanisan beribadat pada bulan Ramadan. Maka dia dapat raya, dapat kegembiraan tersebut. Jadi persiapan yang kita boleh buat untuk kita menempuh bulan-bulan seterusnya, yang pertamanya adalah persiapan dari sudut rohani kita. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan yang mendidik manusia, bulan yang mendidik nafsu manusia, bulan yang mendidik sikap manusia. Maka kita ambillah peluang pada bulan Ramadan, 30 hari Allah Ta'ala beri pada kita bulan Ramadan tanpa cacat cela, tanpa ada kesakitan. Maka kita ambil amalan-amalan yang telah kita buat pada bulan Ramadan seperti mana qiyamul lail, zikir, selawat, baca Quran, tadarus, tadabbur ayat Al-Quran. Kita ambil amalan-amalan tersebut yang kita buat waktu bulan Ramadan sebagai amalan yang luar biasa. Bila masuk bulan-bulan lain, kita buat amalan tersebut, dia akan bertambah kegembiraan. Sebab apa? Kita merasai nikmat pada bulan Ramadan, kita bawa nikmat tersebut untuk rasa pada bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena siap siaga dari sudut jasmani kita, sudut zahir kita. Sebab bila masuk saja bulan seterusnya, bulan Syawal, kita disunatkan untuk berpuasa enam. Waktu itulah sangat-sangat susah untuk kita berpuasa enam. Sebab apa? Sebab macam-macam. Rumah terbuka 30 hari, 30 Syawal, 30 hari ada rumah terbuka. Waktu itu kita kena buat persediaan jasmani kita. Sebab bulan Ramadan kita dah jaga dari sudut pemakanan kita. Kita makan 2 kali sehari. Masuk bulan Syawal, jangan pula kita terus masuk macam bulan sebelum ni. 8 kali kita makan. Sebab apa? Dia akan menyebabkan kerosakan dalam sistem badan kita. Jadi harapan saya mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun memberi peluang kepada saya dan kita semua orang sahabat-sahabat yang menonton, supaya Allah Taala berikan kepada kita kelebihan yang Allah Taala janjikan pada bulan Ramadan, iaitulah malam Lailatul Qadar, dan Allah Taala beri kepada saya dan kita semua yang menonton pada malam ni. Sekadar itulah daripada saya, mohon maaf kalau ada salah dan silap. Terima kasih kita ucapkan kepada Sahibul Fadilah Ustaz Naim Rafizi berkenaan dengan topik kita pada malam ini, raya masa puasa. Kita plan yang itu sejam je Ustaz, tapi kalau tengok sini sejam setengah Ustaz. Alhamdulillah. Campur mengaruh awal-awal dia tu. Tu mujur tarik tu. Aku get tank pula lepas tu. Allah, apa yang kita kongsikan pada hari ini, sekiranya berbeza pandangan, berbeza pendapat, kita raikan, kita raikan dalam bentuk ilmiah, dalam bentuk akademik, supaya apa yang dibincangkan ini dapat kita sama-sama renungi, dan apa yang boleh kita amalkan, apa yang boleh kita sampaikan, kita war-warkan, apa yang kita boleh amalkan, kita terus buat. Sebab kita tak tahu apa yang menanti di masa hadapan, dan apa yang telah berlaku itu yang boleh kita lihat dan muhasabah balik apa yang terjadi. Dan insya-Allah siri yang kelima ini kita akan tamatkan dekat sini. Sekian saja daripada kami, tim Baik Production. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang kongsi, yang komen, yang bertanyakan soalan, yang tengok, yang seumpamanya dalam WhatsApp apa semua. Dan apa kesilapan, kesalahan mohon dimaafkan. Kalau nak bagi sokongan berbentuk kewangan pun kami alu-alukan. Kami tak minta, tapi nak bagi akan kita nak tolak. Gitulah. Dan yang mana boleh bayar zakat, takut dodang, takut mati dulu. Bukan takut raya, takut mati dulu, kita tak tahu. Zakat ni mudah, mana-mana pun kita boleh buat. Maknanya nak zakat online pun dipermudahkan sekarang ni. Takut sangat nak duit, buat online. Tak ada alasan dah hal ni, yang wajib bayar zakat lah. Tak kira zakat fitrah ke, zakat pendapatan ke, apa yang boleh kita buat, kita selesaikan dulu semasa hidup supaya kita tidak menyusahkan orang yang selepas kita mati. Bila kita mati, kita tak tahu dah atas dunia ni orang balah ke, orang ke akan pasal kita ni.
Jadi janganlah kita menjadi punca masalah kepada orang lain dan janganlah kita menjadi masalah yang besar kepada orang lain supaya kita dapat hidup dengan tenteram dalam bulan Ramadan ini dan seterusnya kita dapat puasa 6 dengan penuh pada tahun ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.